Salah satu hikmah amalan zikrullah yang tidak ada pada amalan-amalan lain ialah zikrullah itu menghidupkan hati. Bukanlah amalan solat, bukanlah amalan puasa, bukanlah amalan haji, bukanlah amalan zakat, tapi amalan yang disyariatkan oleh Allah bila kita amalkan mengikut disiplin amalan zikrullah, insya-Allah hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah dihidupkan, Allah tidak biarkan. Sesudah dihidupkan, Allah limpahkan di dalam hati yang hidup itu nur. Bila hati dah hidup bercahaya, maka hati tersebut tentunya berbeza dengan hati yang belum dihidupkan oleh Allah, iaitu hati yang mati. Zikrullah itulah satu-satunya tiket yang terbaik-baik kita gunakan ketika kita nak terbang ke alam kematian. Setiap kita akan mati. Tapi itulah, walaupun kita yakin kita akan mati, tapi jarang orang bersungguh-sungguh menyediakan tiket untuk mati. Satu-satunya tiket yang paling baik untuk kematian kita ialah zikrullah. Bayangkan kalau kita ketika nak mati, kita tetap dalam zikir Allah, 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 Allah. Hinggalah roh kita berpisah daripada jasad. Berarti roh kita tetap menyebut Allah, Allah, Allah. Dan memang ahli zikir ada yang dikurniakan oleh Allah. Akhir hayat mereka, kematian mereka dipenuhi dengan zikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas faman masaluhu fidh dhulumat laysa biqarijin minha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu hikmah amalan zikrullah yang tidak ada pada amalan-amalan lain ialah zikrullah itu menghidupkan hati. Bukanlah amalan solat, bukanlah amalan puasa, bukanlah amalan haji, bukanlah amalan zakat, tapi amalan yang disyariatkan oleh Allah bila kita amalkan mengikut disiplin amalan zikrullah, insya-Allah hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah dihidupkan, Allah tidak biarkan. Sesudah dihidupkan, Allah limpahkan di dalam hati yang hidup itu nur. Bila hati dah hidup bercahaya, maka hati tersebut tentunya berbeza dengan
hati yang belum dihidupkan oleh Allah, yaitu hati yang mati. Kita selalu mendengar pandangan ulama tasawuf, wujudnya di kalangan umat Nabi Muhammad atau wujudnya di kalangan orang-orang yang beriman itu golongan awam, golongan khawas, golongan khawasul khawas. Setengah ulama menambah satu lagi antara awam dan khawas, yaitu golongan salik. Hingga lengkapnya ada 4 golongan. Golongan awam, golongan salik, golongan khawas, dan golongan khawasul khawas. 4 golongan ini keempat golongan ini wujud didasarkan kepada amalan zikrullah. Mana-mana umat Nabi Muhammad yang hatinya mati disebabkan tidak berzikrullah, maka orang sebut digelarkan orang awam. Tapi hendaklah kita pahami, orang awam yang dimaksudkan di dalam tasawuf, golongan awam, tidaklah sama, tidaklah serupa dengan golongan awam yang selalu kita gunakan dalam kehidupan kita biasa. Dalam kehidupan kita biasa, orang awam adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Orang-orang kampung, orang ramai, itulah orang awam. Orang awam di dalam tasawuf ialah orang yang hatinya mati. Mungkin orang yang hatinya mati ini dia berpelajaran tinggi. Mungkin ada ijazah berjela-jela. Tapi hatinya mati. Maka orang tersebut tergolong dalam golongan awam. Mungkin seorang yang tinggal di kampung, jauh daripada kemajuan, sentiasa berzikrullah, hatinya dihidupkan oleh Allah. Hamba Allah ini bukanlah orang awam, tapi orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah tentu sudah bertukar, meningkat ke golongan yang lebih baik, sekurang-kurangnya meningkat kepada golongan salik. Karena hatinya sudah hidup. Cuba kita bayangkan 2 orang hamba Allah, kedua-duanya beriman. Si A berpendidikan tinggi Islam, ada ijazah dalam pengajian Islam. Si B hanya belajar agama biasa.
Cuma si B ahli zikir, maka hatinya Allah hidupkan. Si A walaupun berpendidikan tinggi di bidang pengajian Islam, tidak berzikir sama sekali, hatinya mati. Maka si B bukan lagi orang awam, tapi si A tetap menjadi orang awam. Karena yang dijadikan ukuran awam atau bukan awam ialah hati. Sama ada hatinya mati atau hidup. Kalau hatinya mati, tetap seseorang itu digelarkan orang awam. Bila hati dihidupkan oleh Allah disebabkan zikrullah, maka hilanglah awam, menjadilah seorang salik, atau yang lebih tinggi lagi seorang khawasul khawas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 122 surah Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas aman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Ayat ini Allah bagi gambaran kepada kita keadaan hati dua orang hamba Allah. Yang pertama, hatinya dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Lalu hati yang hidup bercahaya ini dapat digunakan untuk menimba ilmu yang tidak boleh ditimba kecuali dengan hati yang hidup bercahaya. Satu lagi, seorang lagi atau satu golongan lain ialah orang yang hatinya mati, belum dihidupkan oleh Allah. Karena itu hati tersebut berada dalam gelap gelita yang tidak mampu untuk keluar daripada gelap gelita tersebut. Lalu Allah tanya kepada kita, kedua-dua hamba Allah yang mempunyai hati yang berlawanan ini, adakah sama? Adakah sama? Tentu jawaban kita mudah, tak sama ya Allah. Karena hati yang kau hidupkan bercahaya dapat digunakan untuk berbagai tujuan hidup, berbagai tujuan. Sedangkan hati yang mati berada dalam kegelapan, tidak boleh digunakan sama sekali. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Ayat ini bukan sebarang ayat Quran. Ayat ini sangat penting. Antara lain Allah mengingatkan kita sebagai orang beriman umat Nabi Muhammad, janganlah kita menjadi orang yang hatinya mati, berada dalam kegelapan sampai kita mati nanti. Hati kita tak pernah hidup. Mati pun hati kita tetap mati.
berada dalam kegelapan. Cukup sayang. Tentulah orang yang hati mati berada dalam kegelapan, seluruh ibadat yang diamalkan adalah merupakan ibadat orang yang hatinya mati. Seluruh amalannya, solatnya, puasanya, syahadahnya, zakatnya, merupakan amalan-amalan yang diamalkan oleh orang yang hatinya mati, berada dalam kegelapan. Sedangkan amalan kita dinilai oleh Allah dari sudut hati. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzur ila a'malikum wa la ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak semata-mata melihat keterampilan kamu, amalan kamu. Akan tapi Allah melihat, mengukur hati kamu. Apabila hati mati dalam gelap, maka seluruh ibadat yang dilakukan adalah ibadat orang yang berhati mati. Kalau hatinya mati, ibadatnya juga mati. Tidak bernyawa ibadatnya. Inilah yang disebut oleh setengah ulama tasawuf amalan yang diamalkan oleh orang yang tidak berhati ikhlas, ibarat tong-tong kosong yang tak ada isi. Jadi pada malam ni sekali lagi kita cuba ingatkan semula bagaimana zikrullah itu boleh menghidupkan hati. Sesudah hidup, Allah lempahkan dalam ruang hati cahaya. Bila hati dah hidup bercahaya, hati tersebut menjadi hati yang canggih. Boleh digunakan untuk menimba ilmu yang tak boleh ditimba kecuali dengan hati yang hidup bercahaya. Nabi Allah Musa apabila Allah bagi tahu akan diberi kitab Taurat, maka Nabi Musa diperintah terlebih dahulu supaya meninggalkan Bani Israel, pergi sorang-sorang diri ke Bukit Tursina, beruzlah dan berkhalwat selama 40 hari 40 malam. Tujuan yang utama ialah supaya hati Nabi Musa itu hidup bercahaya, mampu menerima kitab Taurat. Karena kitab Taurat disampaikan kepada Nabi Musa sekaligus, tidak sedikit demi sedikit seperti Quran. Karena itulah Nabi Musa perlu menyediakan hati yang benar-benar mampu bila diajar kitab Taurat, dia segera ingat dan tidak lupa. Ini disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wa'adna Musa salasina lailatan
wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami janjikan kepada Musa AS bahawa kami Allah akan kurniakan kepadanya kitab Taurat. Tapi sebelum itu, hendaklah Musa AS meninggalkan Bani Israel pergi ke Bukit Tursina selama 30 hari 30 malam. Kemudian kami tambahkan lagi dengan 10 hari 10 malam. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka genaplah masa yang ditetapkan oleh Tuhannya Allah selama 40 hari 40 malam. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka apabila Nabi Musa telah habis menjalani masa yang ditetapkan oleh Tuhannya Allah, beruzrah dan berkhawat seorang diri di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, Tuhannya Allah bercakap-cakap dengannya. Maka Nabi Musa munajat kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berilah peluang aku untuk melihat zatmu dengan kedua-dua mataku. Qala lan tarani. Allah menjawab dengan firman-Nya, ya Musa, kau tak akan nampak aku dengan kedua-dua matamu. Walakin dur ilal jabali. Fa ini istaqara makanahu fasawfa tarani. Kan tapi engkau renungkanlah Bukit Tursina dan kejadian sekitarnya. Kalau Bukit Tursina dan kejadian sekitarnya tetap ada, seperti yang kau lihat sekarang, fasawfa tarani. Nascaya engkau boleh nampak aku dengan kedua-dua matamu. Tapi seterusnya Allah menjelaskan apa yang berlaku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan rahsia kewujudannya, rahsia keagungan dan kesempurnaannya sebagai ilahul alamin, sebagai Rabbul alamin, menjadikan Bukit Tursina dan kejadian sekitar hilang lenyap. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa jatuh tersungkur fana. Falamma afaqa, maka sesudah Nabi Musa sembuh daripada fana'nya, fana'nya sudah berakhir, Nabi Musa segera mengucapkan, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku serah diri zahir dan batin aku untuk menjadi hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin yang sebenar-benar. Aku mukmin sampai kepada hakikat iman yang sebenar. Jadi dengan itu, maka Nabi Musa, hati Nabi Musa dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah. Hati Nabi Musa mampu menerima kitab Taurat sekaligus. Maknanya, bila kitab Taurat itu disampaikan oleh Jibril AS, Nabi Musa boleh ingat, boleh hafal. Itulah kecanggihan hati yang dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kandungan kitab Taurat itu
panjang lebar. Kalau ini dihafal, tentu mengambil masa bertahun. Tapi oleh karena hati Nabi Musa sudah dihidupkan oleh Allah bercahaya, maka bila Jibril sampaikan kitab Taurat, sekali dengar saja Nabi Musa boleh hafal. Begitu juga Nabi Allah Uzair pun hafal kitab Taurat. Kerana Nabi Uzair seorang Nabi, hatinya dihidupkan oleh Allah, dipercahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu janji Allah yang sangat istimewa bagi ahli zikir ialah Allah hidupkan hati orang yang berzikir. Lepas itu Allah lempahkan dalam hati, sesudah dihidupkan, lempahkan dalam hati yang hidup itu berbagai cahaya. Sekurang-kurangnya menurut setengah ulama tasawuf, cahaya zikir yang Allah lempahkan ke dalam ruang hati, sekurang-kurangnya ada 3 jenis cahaya. Dimulai yang pertama nur yaqadah, diikuti dengan nur hudur, dan disudahi dengan nur al-wisal. Yang pertama nur yaqadah, nur yang menghidupkan hati dan membolehkan hati untuk melihat yang sebelumnya tak dapat dilihat oleh pandangan hati. Perbezaan antara hati yang hidup dengan hati yang mati, setengah ulama menggunakan perbandingan. Orang yang hatinya mati seperti orang yang tidur. Orang yang hatinya hidup seperti orang yang berjaga. Cuba kita bayangkan A dengan B, A tidur nyenyak, B berjaga. Tentulah kita dapat bayangkan bagaimana perbezaan antara orang yang tidur nyenyak dengan orang yang berjaga. Orang yang tidur tak tahu apa yang berlaku sekitarnya. Kalau kita tanya jam berapa orang tidur, tak akan tahu. Tapi orang berjaga, tanyalah apa yang sepatutnya kita tanya. InsyaAllah dia akan tahu. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, Masalul ladhi yadkur rabbahu wal ladhi la yadkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayiti. Bandingan orang yang sentiasa ingat Tuhannya Allah dengan orang yang sentiasa tidak ingat Tuhannya Allah, seperti orang hidup dengan orang mati. Tidur adalah sebagian proses mati. Sebab itu kita diajar doa bila kita bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilahin nusur. Alhamdulillah, Allah yang menghidupkan kami sesudah Allah mematikan kami. Tidur itu mati. Wa ilahin nusur, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Bagaimanapun mestilah kita ingat zikir yang bila diamalkan biasanya boleh menghidupkan hati,
ialah zikir-zikir yang telah disusun oleh para ulama tasawuf yang dikenali dengan tarekat at-turuku as-sufiyah, tarekat-tarekat yang diajarkan oleh ulama tasawuf. Inilah syarat yang pertama. Bila kita mau berzikir untuk menghidupkan hati, hendaklah zikir yang kita amalkan itu mana-mana tarekat yang diajar, diistiadkan oleh para ulama tasawuf. Antara lain yang kita kenali, tarekat Ahmadiyah, tarekat Satariyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Ahmadiyah, tarekat Idrisiyah, tarekat Saziliyah, dan sebagainya. Kalau zikir itu hanya kita amalkan saja, mana-mana zikir kita amalkan saja, bukan amalan zikir tarekat, kita akan menemui kesukaran untuk dapat kurniaan daripada Allah, dihidupkan hati kita. Jadi syarat yang pertama, bila kita berzikir mau Allah hidupkan hati kita, hendaklah zikir itu zikir tarekat. Masalah telah diutarakan oleh masyarakat Islam kepada ulama tasawuf. Kalau saya tidak berzikir dengan mana-mana zikir tarekat, saya buat wirid-wirid biasa, boleh tak hati saya hidup? Dijawab oleh ulama tasawuf, boleh tetapi nadir, tetapi jarang sekali boleh berjaya menghidupkan hati. Nadir. Wan nadir kal adam. Nadir itu, konsep nadir itu seperti tak berlaku, seperti tak wujud. Kenapa mesti zikir tarekat? Karena zikir tarekat itu telah disusun, dilengkapi dengan kaedah-kaedah zikir, dilengkapi dengan adab-adab zikir, sebelum zikir, tengah zikir, sesudah zikir, dilengkapi dengan berbagai syarat. Ada pimpinan guru yang memang ahli zikir. Sebab itulah zikir-zikir dalam tarekat saja apabila diamalkan oleh seseorang, memudahkan orang yang beramal itu, hatinya dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tasawuf mengatakan jarang sekali, nadir, seorang yang mengamalkan wirid-wirid biasa, hatinya boleh dihidupkan oleh Allah. Kerana zikir yang bila diamalkan boleh menghidupkan hati, ada mengandungi apa yang dinamakan syafaat Rasulullah, ada mengandungi apa yang dinamakan barakah para ulama tasawuf. Sebab itulah setengah ulama tasawuf memberi syarat
apabila kita belajar ilmu tasawuf dan tarekat, mesti guru yang mengajar kita itu mempunyai silsilah perguruannya bersambung-sambung hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai syarat dikenakan. Semua itu supaya dapat menentukan tercapainya apa yang dimaksudkan. Allah hidupkan hati. Allah berikan cahaya dalam hati yang telah dihidupkan. Sesudah itu disyaratkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah zikir itu dilakukan sebanyak-banyaknya. Menurut pahaman ulama tasawuf, sebanyak-banyaknya bukanlah dikira sekian ribu, ratus ribu, 1 juta, tidak. Tidak dilakukan terus-menerus sebanyak-banyaknya. Sehingga boleh menghidupkan hati. Selagi zikir itu tidak boleh menghidupkan hati, tidak menjadi sebab hidupnya hati, maka dianggap zikir itu masih sedikit. Walaupun sudah berjuta-juta. Sebab itu apa yang berlaku? Ada orang yang berzikir dalam masa beberapa hari, hati sudah dihidupkan oleh Allah. Ada orang yang berzikir berbulan-bulan, hati tak dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah syaratkan kita, wahai orang-orang mukmin, hendaklah kamu berzikrullah zikron katsira. Untuk mencapai zikron katsira itulah maka Allah berfirman, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Hendaklah kamu berzikir, ingat nama Tuhanmu Allah sepanjang siang dan malam. InsyaAllah kalau kita berzikir berterusan sepanjang siang dan malam, InsyaAllah zikir kita itu banyak. Tidak itu saja, Allah syaratkan dengan berbagai syarat lain. Mestilah ketika kita berzikir, tumpuan kita sepenuhnya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilahi tabtila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah, dan tabtillah kamu kepada Allah dengan tabtil yang sepenuhnya. Tumpuan hati, tumpuan mindah sepenuhnya kepada Allah ketika berzikir siang dan malam. Begitulah berbagai syarat dikehendaki juga ketika zikir, memejamkan kedua-dua mata supaya pandangan mata tidak liar. Karena apabila ketika berzikir, pandangan mata melihat apa yang ada sekitar, itu menjadikan hati susah untuk ingat Allah. Hati susah untuk khusyuk. Apa saja yang dilihat oleh orang berzikir, hatinya akan terganggu. Sebab itulah Rasulullah ajar dengan sahabat bila berzikir, hendaklah dalam keadaan memejamkan mata. Nah, apabila mata kejam, mata tidak melihat apa yang ada di sekitar, maka dengan kejam itu dapat membantu, keadaan kejam itu dapat membantu segera khusyuk.
tumpuan sepenuhnya kepada Allah boleh tercapai. Tidak itu saja, ahli zikir juga dibekalkan doa yang mesti dibaca, dihayati. Doa munajat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ya ilahi, Engkau saja yang menjadi tujuan hidup aku, yang aku cari hanyalah keridhaan-Mu. Ini doa-doa seperti ini, doa munajat ini juga membantu menyegerakan kita yang berzikir, dikurniakan oleh Allah, hati kita segera dihidupkan, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan itu, setengah ulama tasawuf, zikir itu mestilah dilakukan dalam keadaan uzlah dan khalwat. Itulah bersolok selama sekurang-kurang 10 hari. Semuanya itu mestilah dipimpin oleh Syekh Mursyid. Biasanya bila seorang yang berzikir bersungguh-sungguh menjaga adab dan beramal dengan apa yang diperintah, bila mereka ini bersolok, maka biasanya semasa solok itulah Allah hidupkan hati. Allah limpahkan berbagai cahaya dalam ruang hati. Bukan saja nur yaqadah, bukan saja nur hudur, mungkin ditingkatkan ke tingkat nur al-wisal. Bila sampai ke tingkat nur al-wisal, maka berlakulah apa yang Rasulullah sebut dalam hadis. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang tersebut akan sampai ke tingkat ihsan. Dia sampai ke tingkat ihsan, berarti bukan saja zikir orang tersebut diterima oleh Allah, nur yang Allah limpahkan ke dalam ruang hati ialah nur al-wisal, nur yang menyampaikan hati seseorang ke tingkat ihsan. Dipanakkan oleh Allah, kemudian dikeluarkan dari fana, Allah letakkan dalam keadaan baqa' billah. Jadilah orang tersebut seorang muhsin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Lalu sudah saya sebutkan, golongan yang paling rendah di kalangan umat Nabi Muhammad ialah golongan muslimin. Golongan yang lebih tinggi daripada golongan muslimin ialah golongan mukminin. Dan golongan yang tertinggi sekali ialah golongan muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Coba bang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, daripada apa yang saya telah terangkan tadi, itu juga dapat memahami pentingnya seseorang umat Nabi Muhammad itu bertarekat. Kerana bila seseorang itu bertarekat, berarti dia ada amalan zikir yang bila diamalkan, insya-Allah satu ketika Allah akan hidupkan hatinya
hatinya diterangi oleh Allah dengan cahaya. Sebab itulah saya selalu tegaskan, kalau dalam bidang ilmu fiqh kita ikut mazhab Syafi'i. Ada yang mengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Kita berasa lega. Kita berasa bertuah. Kerana hukum hakam di bidang hukum hakam dan ibadat di bidang fiqh telah dapat kita selesaikan dengan mengikut mazhab Syafi'i. Begitu juga lah dalam bidang ilmu tauhid. Kita ikut aliran ahli sunnah wal jamaah atau mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bagaimana dalam bidang ilmu tasawuf? Bidang ilmu tasawuf kita akan dapat menyelesaikan berbagai kewajipan kita yang berhubung dengan ilmu tasawuf apabila kita belajar dan mengikut mana-mana tarekat sufiah. Mana-mana tarekat yang diistiadatkan oleh ulama tasawuf. Jadi lengkaplah di bidang fiqh kita ikut mazhab Syafi'i, di bidang tauhid kita ikut mazhab ahli sunnah wal jamaah, di bidang tasawuf kita ikut tarekat Naqsabandiyah, mazhab atau aliran Naqsabandi. Siapa-siapa yang telah mempelajari mana-mana tarekat tentu dapat merasakan bagaimana perbezaan yang dirasa semasa sebelum berzikir ikut mana-mana tarekat dengan sesudah berzikir dalam tarekat yang dipelajari. Tentu akan merasakan ada perbezaan yang besar. Tapi malangnya dalam fiqh, mazhab dalam fiqh ditekankan, mazhab dalam ilmu tauhid ditekankan. Tapi mazhab dalam ilmu tasawuf kita jarang mendengar penekanan yang dilakukan oleh ulama. Malahan ikut tarekat itu tidak penting bagi setengah ulama. Tidak bertarekat pun tidak apa. Bagi siapa yang memahami tarekat itu sebagai mazhab dalam tasawuf, maka dia akan merasakan perlunya seorang umat Nabi Muhammad belajar dan beramal dengan mana-mana tarekat sufiah. Menerusi zikirlah, zikir dalam tarekatlah, hati terbentuk menjadi hati yang khusyuk, hati yang hidup bercahaya. Tentu di antara tuan-tuan sudah mengalami bagaimana tarekat Naqsabandiyah yang tuan-tuan amalkan, terutamanya ketika bersuluk selama 10 hari, siang malam berzikir,
zikir yang terus dipantau oleh para petugas di satu masa ke satu masa untuk menentukan zikir yang dilakukan sama ada betul dilakukan atau macam mana. Sudah ke tercapai maksud zikir. Kerana zikir dalam tarekat mestilah disertakan dengan muraqabah dan diakhiri dengan tazakkur. Zikir, tafakur dan tazakkur. Orang yang bersolok akan dipantau, diawasi zikirnya dari satu hari ke satu hari, siang dan malam. Sama ada telah tercapai ke atau belum tazakkur. Karena tazakkur adalah hasil daripada amalan zikir dan tafakur. Sebab itu dalam Quran, tazakkur itu dikhususkan oleh Allah kepada golongan ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya saja yang mampu tazakkur ialah golongan ulul albab. Karena ulul albab itu sentiasa berzikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kalau kita kaji, kita pahami ayat-ayat ini semua, kepahaman kita akan lebih mendalam, akan lebih tepat bagaimana kehebatan amalan zikrullah itu sebagai amalan yang menghidupkan hati, amalan yang memberi cahaya ke dalam ruang hati sehingga membezakan kedudukannya, menukarkan keadaan daripada awam kepada salik, salik kepada khawas, khawas kepada khawasul khawas. Dan peranan zikir yang sangat penting lagi ialah zikrullah itulah satu-satunya tiket yang sebaik-baik kita gunakan ketika kita nak terbang. Nak terbang ke alam kematian. Setiap kita akan mati. Tapi itulah, walaupun kita yakin kita akan mati, tapi jarang orang bersungguh-sungguh menyediakan tiket untuk mati. Satu-satunya tiket yang paling baik untuk kematian kita ialah zikrullah. Bayangkan kalau kita ketika nak mati, kita tetap dalam zikir Allah, 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 Allah. Sehinggalah roh kita berpisah daripada jasad. Berarti roh kita tetap menyebut Allah, Allah, Allah. Dan memang ahli zikir ada yang dikurniakan oleh Allah. Akhir hayat mereka, kematian mereka dipenuhi dengan zikrullah.
Apabila kita berzikir hari-hari, sedar atau tak sedar, kita sudah menyiapkan untuk hati kita sentiasa menyebut Allah, Allah. Terutamanya ketika kita menghadapi saat kematian yang diistilahkan saat ghargharah. Dalam berapa minit lagi nyawa kita akan diangkat oleh malaikat malakul maut. Tentunya kita dah tahu ada orang Islam dimatikan oleh Allah dalam keadaan lalai, hati ghaflah, tidak ingat Allah. Kalau kita mati dalam keadaan hati ghaflah, hati mati, sangat sayang. Semua kita mau husnul khatimah. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Salah satu peranan zikir ialah mudah-mudahan kita mudah dapat husnul khatimah, terjauh daripada su'ul khatimah. Allah berjanji, fadhkuruni adzkurkum. Naklah kamu ingat aku, nasib aku ingat kamu. Antara Allah ingat ahli zikir ialah ketika berada dalam saat yang paling cemas, yaitu saat kematian yang tiba-tiba, yang sudah hampir tiba. Itulah di antara saat yang paling mencemaskan setiap manusia. Sehingga Rasulullah sendiri selalu berdoa, Allahumma hawwin sakaratul maut ala Muhammad. Ya Allah, ringankanlah, permudahkanlah sakaratul maut kepada Muhammad ini. Jadi, amalan yang meringankan, memudahkan sakaratul maut ialah zikrullah. Oleh kerana Rasulullah sentiasa berzikrullah, tentunya Rasulullah menghadapi kematian sangat mudah. Malahan diceritakan malakul maut yang datang mengambil nyawa Rasulullah berasa malu, berasa serba salah. Tentunya roh Rasulullah diambil dalam keadaan yang terbaik, penuh rahmat, penuh nikmat. Itulah yang kita nak ikut jejak langkah kematian Rasulullah SAW. Apabila kita banyakkan zikir, insya-Allah Allah akan kurniakan kita rahmat dan nikmat ketika berada dalam sakaratul maut. Jadi saya sudah bercakap panjang lebar bagaimana zikrullah itu menghidupkan hati dihidupkan oleh Allah sebabnya zikir, kemudian diberi cahaya
dalam ruang hati kita. Hati kita hidup dan bercahaya. Allah perintah kita, cuba kamu bandingkan hati seorang yang mati, gelap gelita, dengan hati seorang lain yang hidup bercahaya. Adakah sama? Awaman kana mayitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bi finnas kaman masaluhu. Adakah sama orang lain yang hatinya tetap mati berada dalam kegelapan? Kaman masaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Tuan-tuan, setakat ini saja. Wallahu alam. Ada siapa yang nak bertanya? Minta izin Tuan. Tuan, bagaimana ada tak cara yang senang untuk kita mengajak orang ramai untuk sama-sama bertarikat dan seterusnya pergi bersuluk, Tuan? Terima kasih. Kita mestilah mohon kepada Allah, berdoa, minta saudara-saudara kita itu supaya Allah hidayahkan beramal dengan tarekat. Saya dah ajar, mulailah sembahyang hajat, sembahyang taubat 2 rakaat. Minta keampunan kepada Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa aku, dosa bapa aku yang tak mau tarekat ini. Katalah gitu ya. Dosa mak aku, dosa abang aku. Ampunkanlah dosa aku, dosa mereka. Macam mana pun banyaknya dosa aku, dosa mereka. Macam mana pun besarnya dosa-dosa aku, dosa-dosa mereka. Engkau saja yang boleh ampunkan, ya Allah. Lintaskan dalam hati. Sembahyang sunat taubat hajat. Sunat hajat. Sunat taubat. Lepas bagi salam, sembahyang sunat hajat. Ya Allah, bapa aku ni, berikanlah hidayat, sebaik-baik hidayat. Supaya Engkau jadikan dia seorang ahli zikir. Kita sebutlah. Lepas daripada sembahyang hajat, kita bacalah Fatihah. Sekurang-kurangnya 41 kali. Ketika kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulanglah. Diulanglah berapa kali yang kita mampu. Bayangkanlah. Ketika kita mengulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, bayangkanlah ayah atau mak kita atau saudara mara kita atau kawan-kawan kita itu Allah telah beri hidayat dan mereka telah menerima kebenaran amalan zikir, amalan tarekat, insya-Allah. Biasanya itulah cara ya. Kalau boleh, nazarkan lagi. Ya Allah, kalau mak aku, ayah aku ni ambil tarekat dan bersuluk, aku nak nazar puasa sehari, ya Allah. Aku bernazar, aku nak derma dekat masjid sebanyak sekian, ya Allah. Boleh. Peranan nazar itu sangat penting ya. Siapa-siapa yang sakit tak sembuh-sembuh, cuba sembahyang taubat, sembahyang hajat, lepas tu nazarkan. Banyak juga ahli kita, jemaah kita yang sakit tak sembuh-sembuh. Saya suruh main taubat, main hajat. Kerana apa? Kadang-kadang sakit kita itu disebabkan dosa kita.
Yang kita tahu sakit obat. Kadang-kadang sakit kita disebabkan dosa kita yang kita tak tahu. Allah sayang, maka kita disakitkan. Jadi sakit itu sakit ini. Bila kita sakit, kita ingat Allah. Dah ingat Allah, tak ingat pula kesalahan. Ya. Kan macam-macam orang yang sakit berubat kemarin. Dia kata 10 tahun Ustaz, 7 tahun Ustaz, 1 tahun Ustaz. Semua saya dah buat. Sudah sembahyang tobat ke belum? Termenung, terkejut ni. Cuba sembahyang tobat. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa aku. Yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin, yang aku tahu, yang aku tak tahu. Mudah-mudahan bila dosa kita diampunkan, penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Selalu imam-imam masjid nak sembahyang isyak dia beritahu, nanti selepas sembahyang isyak kita sembahyang sunat hajat, kerana jemaah kita sipulan-sipulan sedang sakit tenat di hospital. Semua sembahyang sunat hajat. Sepatutnya imam bagi tahu, separuh sebelah kiri saya buatlah sembahyang taubat. Mintalah keampunan dari Allah si sakit ini, kalau ada apa-apa dosa, biarlah Allah ampunkan. Yang sebelah kanan sembahyanglah hajat supaya segera sembuh. Ya. Berlaku tuan-tuan, saya masih ingat ni, di SS2 Masjid Aminah. Masyarakat di situ, masyarakat Islam tidak ramai, ya. Majoriti Cina. Budak-budak ni, pemuda-pemuda Cina di situ. Pada satu ketika dulu, ya, anti Melayu. Cermin kereta itu ditulis dengan cat, baliklah kampung. Jangan duduk sini, balik kampung. Tak peranjat ni. Penduduk situ sudah report polis. Polis pun tak dapat menghentikan. Ada saja kereta yang bila pagi-pagi sudah bertulis baliklah kampung. Kereta siapa? Kereta orang-orang Melayu. Ketika itu anti Melayu sedang memuncak. Saya ngajar di Masjid Aminah ini sejak lama. Ketika saya ngajar tu, saya tanya, ada tak sembahyang hajat? Ada, dah banyak kali buat sembahyang hajat. Sembahyang taubat? Tak ada. Cuba malam ini buat sembahyang taubat dulu, lepas tu ikuti sembahyang hajat. Jadi pada malam itu tuan-tuan, imam pun buat sembahyang taubat, bermakmum, lepas tu sembahyang hajat. Alhamdulillah tuan-tuan, masalah itu dapat diselesaikan. Itu kan menunjukkan kadang-kadang masalah-masalah kita hadapi itu disebabkan dosa kita. Allah ingatkan. Bila Allah ingatkan, kita tak ingat-ingat. Kerana itulah kita perlulah bukan saja sembahyang hajat, tapi sembahyang taubat. Banyak perkara ini disebut oleh ulama tasawuf seperti Imam Ghazali. Ya. Kerana apabila kita bertobat, kata Imam Ghazali, kita mudah beramal, ringan, suka. Ya, amalan kita mudah diterima, doa kita mudah diterima, mudah dapat hidayat. Ini Imam Ghazali cerita dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kalau kita tak bertobat, kita beramal tu berat. Takdirnya kita boleh beramal
susah Allah nak terima dan susah dapat hidayat, susah dapat kejayaan. Jadi apa tadi? Itulah caranya. Maknanya kita jangan sembrono. Aku nak ajaklah kawan aku ni, kawan rapat. Kadang-kadang ajak isteri pun, isteri tak mau. 10 tahun tak saya ajak isteri, keras betul. Ada yang ajak suami bertahun-tahun tak mau. Silapnya apa? Dia tak doakan. Doakan, sembahyangkan taubat, sembahyangkan hajat. Jadi itu cara. Ya. Kita boleh munajat masa kita berzikir, masa kita bersolok, insyaAllah. Dan saya dah uraikan, as-salatu makhalul munajat. Kita munajat dan lintaskan dalam hati kita ketika kita mengerjakan solat. Tapi kita tak gunakan solat itu untuk munajat. Ini ya salah kita. Munajat itu ya lintas doa yang kita lintaskan di dalam hati. Katalah nanti sembahyang Isyak, ingat, bapa aku ni keras betul. Ajak tarekat. Sudahlah dia tak mau, dia kata tarekat sesat. Coba. Kita munajat ketika rukuk, ketika sujud, lidal, ketika apa saja. Lintaskan. Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Ada lagi? Minta izin tuan. Ini soalan daripada TikTok. Mana lebih utama antara selawat dan zikir Allah? Jawapannya kedua-duanya diperintah. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Zikir diperintah, selawat juga diperintah. Jangan silap ya. Jangan menganggap ahli zikir tak berselawat. Ya. Dan jangan dianggap bila selawat itu berpenting, selawat saja zikir tak payah. Dua-duanya diperintah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah berselawat ni. Banyak hadis-hadis Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ada satu buku yang dibaca oleh setengah ustaz, dia salah faham. Buku itu bertajuk Tarbiyatuna Ruhiyah, pendidikan rohani kita, yang dikarang oleh seorang ketua Ikhwan Muslimin, ya. Syed siapa itu? Hasan Banna. Satu ketika Hasan Banna mendapati anggota Ikhwan Muslimin Mesir itu sudah lembik, tak ada semangat. Perjuangannya selalu patah. Jadi dapat disemak oleh Hasan Banna kerana mereka kurang pendidikan rohani. Jadi diajaklah ahli ikhwan ini untuk baca Quran dan zikir. Banyakkan baca Quran, banyakkan zikir. Inilah di antara amalan menguatkan iman. Tapi di hujung penjelasan Hasan Banna ini ada satu ungkapan beliau yang
yang mengelirukan ustaz-ustaz yang bacanya. Apa kata Hasan Banna? Dia kata begini, kalau aku diberi pilihan antara baca Quran dengan zikrullah, maka aku akan pilih baca Quran. Jadi setengah ustaz kata, baca Quran lah, tak payah zikir. Adakah kita, umat Nabi Muhammad itu diberi pilihan, kamu baca Quran ke zikir? Kalau dah baca Quran, tak payah zikir. Kalau kamu dah zikir, jangan baca Quran. Tidak ada diberi pilihan. Yang Allah perintah dua-dua. Zikir ya juga, baca Qurannya juga. Katalah kita ambil dari ayat 16 surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Dua-dua. Zikir dan baca Quran. Tak diberi pilihan. Jadi itulah soalan itu begitu juga lah kayaknya. Mana lebih baik? Zikir dengan selawat Nabi. Dua-dua itu banyak kebaikannya, diperintah. Ahli zikir, mereka membanyakkan selawat. Tapi ada ahli selawat, dia tak berzikir, ada. Jadi masalah ini jangan silap. Kedua-dua amalan, selawat Nabi dan zikir, kedua-duanya diperintah, disyariatkan dalam Quran. Ahli tarekat mesti banyakkan zikir, banyakkan baca selawat. Dalam Naqsabandi, selawat Nabi sekurang-kurangnya 1,500 sehari semalam. Ini selalu dah disebut. Pulanglah tuan-tuan. Takkanlah 1,500 ni 100 pun tak boleh buat. Boleh tak? Selawat Nabi ni tuan-tuan, bila kita berselawat, Allah berselawat, malaikat berselawat. Jadi kita berselawat itu di bawah selawat Allah dan selawat malaikat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bila kita berselawat kepada Nabi, berarti kita bersama Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan satu keadaan yang sangat hebat, tuan-tuan. Sangat hebat. Tapi kita selawat Nabi, kita tak rasa begitu. Itu yang jadi masalah. Siapa yang beramal dengan selawat Nabi sampai beribu-ribu sehari malam? Ada tak? Banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan. Karena bila kita berselawat kepada Rasulullah sekali, malaikat selawat kita 10 kali. Apa makna selawat? Ada mengandungi apa? Allah ampunkan dosa. Ya. Kedua, Allah bagi rahmat, Allah bagi hidayat. Ini Allah mudahkan semua kerja-kerja. Kalau Allah berselawat kepada Rasulullah, dosa Rasulullah itu diampunkan. Rahmat Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Allah ampunkan semua dosa-dosa Rasulullah. Kalau malaikat berselawat untuk kita, sama juga. Dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita diberi rahmat oleh Allah. Kita diberi hidayat oleh Allah, diberi kebaikan, dijauhkan kesusahan.
Antara amalan ni yang saya amalkan ketika saya belajar selawat Nabi dengan alam nasrah. Saya belajar tak ada masalah. Semua kerja-kerja mudah. Jadi siapa-siapa lah yang susah menghadapi masalah, selawat Nabi jangan putus. Saya masih ingat ya, masa saya belajar UM dulu, masih muda lagi, umur 30-an. Naik motor Yamaha 90. Daripada Muar ke Kuala Lumpur. Panjang. Jalan itu selawat. Kadang-kadang nak hujan tak ada. Balik begitu, selawat saja. Belajar mudah. Urusan mudah. Siapa banyakkan selawat, kerja-kerjanya dimudahkan oleh Allah. Antara kelebihannya, dimudahkan. Saya belajar agama. Matematik tak belajar, bahasa Melayu tak belajar, bahasa Inggeris pun tak belajar. Tapi tahun 68 sampai HSC, tak ada masuk kelas pun. Ada koresponden pun tak dibuka, tak baca. Ya. Bila besok nak periksa, malam ni buka. Pakai pilih saja. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau hidayatkanlah dengan berkat selawat Nabi. Mudah-mudahan besok ada dalam soalan. Betul, besok ada dalam soalan. Sebab itu, pelajaran ekonomi saya dapat prinsipal. Kertas 1 lulus, kertas 2 lulus. Pelajar-pelajar 2 tahun, tingkatan 6 rendah, 6 atas, belajar ekonomi. Subsid pun tak boleh lulus. Kan mudah. Antara yang saya ingat mudah apa dia? Ya Allah, besok aku nak periksa ekonomi ini. Koresponden ni belum buka lagi pun dalam sampul, berlungguk-lungguk. Buka saja, ya Allah, mudah-mudahan besok ada. Saya masih ingat tajuknya. Antara yang saya buka itu, apa dia? Teori hubungan wang dengan harga. Satu lagi, teori apa hubungan apa ni, perdagangan antarabangsa apa, nilai wang. Kita malam tu baru baca diagram, kita ingat. Besok pagi memang kita salin dia. Mudah. Mudah, kerja-kerja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bangunan ni ada tak? Ada tak apa ni pelan dia? Ada tak? Tak ada. Tanyalah Taat. Yang buat, yang kerja ini Ustaz Musafi'ah dengan Taat dengan Zubir. Saya cakap buat macam ni, buat macam ni. Saya sendiri pun terperanjat. Ini pun asalnya pun tak. Kata Taat Allah ini, Tuhan, luas sangat. Sebab asalnya nak buat tangga begini-begini. Tapi akhirnya berguna juga. Jadi penyidai. Kalau tak ada ni tuan-tuan, hujan-hujan nak hidai kat luar susah. Ini hujan ke tak hujan jadi penyidai. Saya bukan bayangkan besok saya tawajuh kat sini macam ni, tak ada. Bila dah saya boleh buat tawajuh lah ni. Cukup lah ya. Ada lagi nak tanya? Tadi pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Dah saya jawab ke? Ada ya. Kalau dah cukup lah ya. Ingat ni, kita belajar tarekat ni berarti kita ikut mazhab
Kalau kita ikut apa ni tarekat Naqsabandi, kita ikut mazhab Naqsabandi dalam ilmu tasawuf. Itulah perjalanan rohani kita ikut kaedah yang diajar oleh Syekh Bahaudin Naqsabandi. Dan ini bukan beliau, dia akhirnya kepada Rasulullah juga. Kan senang saja tuan-tuan bayangkan, PK ulamanya Faqih, mazhabnya kita Syafi'i, tauhid ulamanya Ahlul Kalam, Ahlul Tauhid. Kita ikut Ahli Sunnah wal Jamaah, tasawuf. Kita ikut aliran Naqsabandi. Habis. Tapi kalau tuan-tuan pergi seminar, penulis kertas kerja, perbincangan di kalangan ustaz-ustaz, bila sampai ke hujung itu, adalah ditegaskan dalam tasawuf ni kita ikutlah pandangan dua orang ulama, Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi, kedua Imam Ghazali. Macam betul, tapi banyak salahnya. Yang betulnya ikutlah mana-mana aliran tarekat. Siapa yang mengikut tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah, dia ikutlah mazhab Naqsabandi Khalidiyah. Siapa ikut Naqsabandi Mujaddidiyah, dia ikutlah mazhab Naqsabandi Mujaddidi. Begitulah seterusnya. Kan nampak semua betul. Tapi yang jadi masalah, yang tak ikut tarekat. Lebih-lebih lagi, dia anti tarekat. Tarekat ini tak ada dalam Islam. Awak jangan kait-kaitkan tarekat ini dengan ilmu tasawuf. Tasawuf lain, tarekat lain. Ada tak macam tu? Ada. Cukuplah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawi huquqil wajibin alaina. ولجميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تركنا لكون حلالا طيبا واسعا بطعم ولا مسقط وصب ولا نصب، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.